kau. Ya. Okey, baik. Ini kita akan sambung surah Ar-Ra'd, muka surat 250 ayat yang ke-12. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Ayatnya berbunyi huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal. Okey. Huwa dialah. Saya kena keluar lah Ustaz sekejap. Okey, tak apa. Puan keluar dulu, cuba matikan handphone. Masuk balik insya-Allah. Huwa dialah, dia kat sini Allah. Allazi yang yurikum memperlihatkan kepada kamu. Yurikum memperlihatkan kepada kamu. Okey. Al-barqa kilat. Al-barqa kilat. Ar-Ra'd, surah ni surah Ar-Ra'd, buruh. Al-barqa kilat. Khaufan untuk menakutkan. Khaufan untuk menakutkan. Wa dan tama'an memberi harapan. Tama'an memberi harapan. Wa dan yunshi'u dia menjadikan. Yunshi'u dia menjadikan. Dia Allah lah. Yunshi'u dia menjadikan. As-sahab asal. Awan. As-sahab awan. Terjemah as-sahab awan. As-siqal yang berat. As-siqal yang berat. Okey. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Haji Izali terjemahkan ayat pertama kita. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak Ustaz? Dengar, alhamdulillah dengar. Dialah yang memperlihatkan kepada kamu kilat untuk menakutkan dan memberi harapan, dan dia menjadikan awal yang berat. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali. Tuan yang pertama kita hari ini. Ayat ni adalah kesinambungan daripada ayat mana? Ayat 3. Kalau kita tengok muka surat 249 ayat 3, wahwa kan? Wahwa allazi maddal ard. Allah Ta'ala yang telah membentangkan bumi, menjadikan padanya gunung-gunung, sungai-sungai, panjang cerita, sambung lagi. Bukan sekadar Allah buat bumi, bukan sekadar Allah buat langit, bahkan Allah Ta'ala menjadikan juga apa saja yang berlaku di bawah bumi ini dan apa saja yang berlaku di atas langit sana. Apa berlaku atas langit? Hujan turun. Apa berlaku atas langit? Guruh yang kuat, petir, kilat, halilintar, taufan, puting beliung. Semua tu di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik.
sebelum Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah Taala mendatangkan bunyi guruh, biasanya Allah Taala akan datangkan dulu kilat, halilintar, cahaya, lightning, betul mah lightning. Sebab tu ayat lepas ni ada tentang guruh. Sekarang tentang cahaya. Cahaya kilat. Cahaya kilat. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu kilat. Apa tujuan dia? Khaufan wa tama'an. Untuk menakutkan siapa? Untuk menakutkan orang yang sedang musafir. Orang sedang musafir, kita zaman sekarang naik kereta kulu kilir, naik kereta ke, naik bas ke, naik LRT ke, kilat ke, perik, petir ke, guruh ke, apa masalah? Kita tak ada masalah, kita tak kena hujan, kita tak basah. Sebab kita naik kereta ada bumbung, naik LRT, naik bas ada bumbung, naik kapal terbang pun ada bumbung. Tapi orang zaman dulu musafir, dia naik apa? Dia naik unta, naik kuda, naik keldai, ada bumbung, mana ada bumbung? Okey, mungkinlah ada payung, wallahualam mungkin ada payung. Tetapi payung sama ada sangat yang boleh mampu untuk membuat mereka berteduh daripada hujan yang lebat. Jadi khaufan kat sini, bila keluarnya cahaya petir tersebut, maka orang yang dalam perjalanan mula rasa takut. Ataupun orang yang baru memulakan perjalanan, belum sampai ke destinasi, mula rasa takut. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, petir itu boleh menjadi pengharapan bagi orang yang tinggal di rumah. Petani, pekebun, orang yang bela binatang. Bila tengok bunyi petir, mereka mula mengharapkan apa dia? Hujan yang akan turun. Hujan yang akan turun, yang akan membasahi bumi. Mereka lalu menyuburkan tanaman-tanaman. Mereka lalu memberi makanan-makanan yang banyak pada binatang ternak mereka. Jadi Allah nak beritahu apa dalam ayat ini? Petir yang sama, satu petir boleh menjadi sebab ketakutan bagi orang lain. Petir yang sama juga boleh menjadi sebab pengharapan bagi orang yang lain. Nak ceritanya apa dia? Petir Allah Ta'ala buat. Tidak ada makhluk selain Allah. Tuhan-Tuhan yang orang sembah kafir dan sembah boleh buat petir macam Allah. Tak ada yang buat. Yang kedua, Allah nak beritahu petir tu ada tujuan dia. Ada function dia. Ada tujuan Allah ciptakan. Apa dia tujuan dia? Untuk memberi pengharapan pada orang yang tinggal di rumah masing-masing dan untuk menakutkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Okey, baik. Adalah beberapa asbabun nuzul ataupun kita kata sebab-sebab Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Sebab-sebab Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Okey. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia kata apa? Ayat ini diturunkan, ayat ni dengan ayat selepas ni lah, ayat 12 dengan ayat yang ke-13 ni diturunkan mengenai seorang lelaki yang bernama Amir bin Tufail. Okay, dan juga kawan baik dia, Arbad bin Rabi'ah. Dia ni orang musyrikin lah, orang yang tinggal di luar Madinah tapi musyrikin. Mereka meminta separuh kekuasaan daripada Nabi. Maksudnya dia kata, wahai Muhammad, kami nak separuh kekuasaan negara engkau ni, bagi aku separuh. Pemerintahan tu aku nak separuh. Nabi tak bagi. Kemudian Amir bin Tufail ni dia belagak, dia kata, demi Allah, aku akan penuhi kota ini dengan pasukan berkuda untuk melawanmu dan juga pemuda-pemuda yang gagah. Maksudnya aku akan hantar pasukan berkuda yang banyak, pemuda-pemuda yang gagah yang ramai, aku akan hancurkan kamu. Maka Rasulullah SAW jawab pada dia, Allah akan menolak seranganmu itu, wahai orang-orang Ansar. Kemudian mereka berdua ni merancang untuk bunuh Nabi SAW. Maka berdua ni lah, Amir bin Tufail dan juga Arbad bin Rabi'ah. Mereka merancang untuk bunuh Nabi SAW. Maka salah seorang di kalangan dua orang tu ajak Nabi berbicara. Dia ajak Nabi berbicara untuk melekakan Nabi. Seorang lagi ni datang daripada belakang, nak tikam belakang, nak bunuh Nabi daripada belakang. Tetapi Allah Ta'ala melindungi Nabi daripada kejahatan mereka. Allah Ta'ala buat Nabi tersedar daripada kejahatan mereka. Lalu mereka lari keluar daripada kota Madinah untuk kumpul orang-orang Arab lain untuk lawan Nabi SAW. Untuk lawan Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala hantar petir. Dan guruh yang membakar Arbad bin Rabi'ah. Bakar Arbad. Amir bin Tufail cuba nak lari tapi dia pun kena juga. Lalu kedua-dua mereka ni, yang pertama mati terus, yang kedua Allah Ta'ala bagi mereka satu penyakit. Ta'un. Nama penyakit tu Ta'un.
Ta'un yang dimaksudkan kat sini, kita tak boleh panggil ta'un macam penyakit kita. Penyakit tu sehingga menyebabkan kelenjar jadi besar. Kelenjar jadi besar. Sehingga dia mengatakan apa? Dia kata apa? Dia kata pada keluarga dia, "Hai keluarga Amir, kelenjar ni macam kelenjar anak gadis." Lalu dia pun mati kat rumah saudaranya yang bernama Saluliyah. Akhirnya mereka berdua meninggal. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, "Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha." Ayat lepas ni lah. Allah menghantar halilintar, petir, burung, lalu menimpakan kepada siapa yang dia nak timpakan. Allah timpakan kepada siapa yang Allah Ta'ala nak timpakan. Ini salah satu sababun nuzul. Yang kedua daripada Ibnu Ishaq, dari Ali bin Abi Sarah Asy-Syaibani, dari Sabit, dia berkata, Anas radhiyallahu anhu berkata, ini sebabun nuzul untuk dua ayat ni, ayat 12 dan 13. Satu hari Rasulullah SAW hantar seorang sahabat untuk pergi jumpa seorang pembesar arak yang sombong. Lalu dia pun cakap pada utusan tu, dia kata, pergi pada orang ni, panggil dia supaya dia datang pada aku. Maka Rasulullah punya utusan ni, pergilah jumpa orang arak sombong ni. Dia kata, Rasulullah panggil kamu. Maka dia tahu Rasulullah tu siapa, tapi dengan sombong dia jawab, siapa Rasulullah? Apa tu Allah? Allah tu apa? Rasulullah tu apa? Adakah dia dibuat daripada emas atau perak ataupun daripada kekuningan? Kekuningan tu maksudnya tembikar, kekuningan. Maksud tu terjemah kekuningan, maksudnya tembikar. Maka utusan tu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu, orang sombong ni jawab gini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, "Ya Rasulullah, saya sampaikan pada Tuan yang dia menolak ajakan Tuan. Dia mengatakan padaku gini. Maka Rasulullah SAW suruh dia jumpa balik lelaki tu. Ajak dia balik. Lelaki tu pun pergi. Dia pun jawab benda yang sama. Balik cerita kat Nabi juga. Kali ketiga pergi jawab benda yang sama. Lalu Nabi SAW cakap pada dia, pergi semula. Ketika mana dia pergi semula nak jumpa lelaki tu, nak panggil lelaki tu, Allah Ta'ala hantar awan kepada dia. Lalu turun guruh, keluar bunyi petir yang menyambar kepalanya. Lepas benda tu berlaku, Allah turunkan ayat. Allah menghantar halilintar, suara petir, guruh pada siapa yang dia kehendaki. Cerita ni ada diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Bazzar dan juga oleh Ibnu Jarir. Okey, baik. Betul ke, tepat ke sebabun nuzul ni? Kita ulang kaji balik. Kadang-kadang sababun nuzul. Apa terima sababun nuzul? Sebab diturunkan ayat itu tidaklah tepat. Kadang-kadang benda tu berlaku sebab lain. Kebetulan lepas benda tu berlaku, turunnya ayat. Lepas benda tu berlaku, turunnya ayat. Boleh jadi ayat tu turun sebab peristiwa tersebut, ataupun boleh jadi juga ayat tu turun sebab lain. Kebetulan peristiwa tu berlaku sebelum tu. Jadi cerita ni memang betul berlaku. Yang dua-dua cerita yang disampaikan oleh cerita ni, kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, ada cerita ni. Cerita tu memang betul-betul berlaku. Tapi adakah tepat ianya berlaku, ayat ni turun sebab peristiwa tu? Wallahu a'lam. Kadang-kadang boleh jadi peristiwa tu berlaku minggu ni. Yang orang kena petir tu berlaku minggu ni. Minggu depan baru turun ayat. Jadi adakah ayat tu turun berkaitan dengan peristiwa ni ataupun tidak dengan peristiwa ni? Wallahu a'lam. Ada setengah mengkaitkannya, ada setengah tidak mengkaitkannya. Jadi boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Tidaklah kata, ni confirm ayat turun sebab ni. Confirm sebab turun. Siapa tak mengaku, siapa tak terima ayat ni turun sebab ni, kafir, syirik. Tak boleh cakap macam tu. Tidak boleh cakap sedemikian. Kita kata apa? Ilmu tentang asbabun nuzul. Ilmu tentang sebab-sebab diturunkan ayat. Selagi ini tidak sahih daripada mulut Nabi SAW, maka hukumnya masih lagi dalam kategori zonni. Apa maksud zonni? Assumption. Apa maksud assumption? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh jadi benda tu betul, boleh jadi benda tu salah. Jadi kalau orang tak nak terima, tak apa. Orang tak nak terima. Tak apa, tak nak terima. Kalau orang nak terima, tak apa, tak jadi masalah. Okey, baik. Itu kita kata asbabun nuzul. Apa pengajaran kita dapat dalam ayat ini? Setiap benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita, walaupun zahirnya kita nampak bermanfaat, boleh jadi ianya memberi mudarat. Contoh, petir, kilat. Bagi setengah orang, ianya bermanfaat. Bagi setengah orang, ianya mudarat. Contoh apa lagi? Duit. Allah bagi duit. Duit yang banyak. Rezeki melimpah luas.
Bagi setengah orang, duit yang banyak, rezeki yang melimpah ruah tu satu kebaikan. Dengan duit itu dia bantu mak ayah dia bawa mak ayah pergi haji. Dengan duit itu dia bantu orang susah. Dengan duit itu dia bantu orang miskin. Baik ke tak baik? Baiklah. Alhamdulillah. Tapi setengah orang dengan duit yang Allah bagi pada dia, dengan jumlah yang banyak yang Allah bagi pada dia, dia telah gunakan, dia telah halakan duit itu ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala tak suka. Ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala tak redha. Dia pergi tempat tu buat maksiat, pergi tempat yang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi satu benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita, boleh jadi ianya sumber manfaat bagi kita dunia akhirat, boleh jadi ianya sumber mudarat bagi pada kita dunia akhirat. Contoh angin. Sekarang ni kita cerita pasal petir. Contoh angin. Angin. Ada angin yang bermanfaat. Contoh angin bagi pelaut-pelaut, pelayar-pelayar, orang belayar kat laut tu. Dia menggunakan angin untuk membuat kapal dia berlayar dengan laju. Apa kain yang digunakan kat kapal tu? Apa nama kain tu? Layar lah kan? Layar kan? Kau panggil apa kain tu? Layar. Layar, yes. Perahu layar, kapal layar. Dengan sebab adanya angin, maka layar tu membuatkan kapal tadi, kain layar tu membuatkan kapal tadi berjalan dengan laju. Bagus ke tak bagus? Bagus. Angin kadang-kadang membawa awan ke satu tempat yang gersang, lalu angin tersebut menyebabkan angin tersebut bawa awan ke tempat yang gersang, lalu angin itu menurunkan, awan itu menurunkan hujan. Baik ke tak baik? Baik. Contoh, tolong baca dia boleh, Puan Izawani. Muka surat 409. 409. Ada 3 ayat mengenai angin. Ayat 46, lepas tu terus skip 48, terus skip 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 46. Antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya bahawa dia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan mengenai turunnya hujan dan untuk merasakan kamu sedikit daripada rahmatnya serta supaya kapal dapat berlayar laju dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurniaannya dan seterusnya supaya kamu bersyukur. Ayat 48. Okay. Nampak kat sini kebaikan. Okey, sekejap Puan Izawani. Kat sini angin yang memberi kebaikan. Okey, terus ayat 48 pula. 48. Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu menimpa sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Okey, terus sikit 51. Jadi kat sini kebaikan ke tak kebaikan? Kebaikan. Okey, ayat 51 pula. Sesungguhnya, jika kami menghantarkan angin menyerang tanaman, lalu mereka melihat tanaman itu menjadi kuning atau kering, nescaya mereka sesudah itu terus kembali mengkufuri nikmat-nikmat Allah dan berputus asa. Okey, terima kasih Puan Izawani. So angin adalah angin, tapi ingat, angin tu boleh jadi rahmat, manfaat bagi manusia. Angin tu juga boleh jadi sebab musibah bagi manusia. Tanaman rosak, binatang-binatang mati dengan sebab angin tersebut. Samalah juga petir boleh jadi sebab ketakutan bagi sebagian manusia, boleh jadi sebab pengharapan bagi sebagian manusia. Samalah juga duit, kesihatan, anak-anak, harta benda yang Allah bagi pada kita, sama ada ianya menjadi sebab-sebab kebaikan ataupun ianya menjadi sebab-sebab kita makin jauh pada Allah Ta'ala. Ilmu pun sama. Ada orang Allah bagi dia ilmu, dengan sebab ilmu dia dapat tu dia makin dekat dengan Allah. Dia makin dekat dengan Allah, dia makin jauhkan dosa maksiat. Tapi ada orang Allah bagi dia ilmu tu menyebabkan dia makin sombong. Dia merasakan dialah yang paling tahu. Dialah paling pandai. Cakap dia je betul. Orang lain punya cakap tak betul. Orang lain punya pendapat semua tak betul. Okey? Sebab tu antara doa yang Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Harta, Nabi ajar doa minta harta yang berkat. Harta yang berkat. Ilmu yang bermanfaat, harta yang berkat. Okey, baik.
Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata dia menjadikan awan yang tebal. Allah menjadikan awan yang tebal. Okey, apa kaitan petir ataupun kilat dengan awan? Kerana kilat ni biasanya akan keluar di celah-celah awan. Kilat ini akan keluar di celah-celah awan. Sebab tu Allah cerita tentang awan dalam ayat berkaitan dengan kilat. Okey, baik. Awan dalam bahasa Arab ada 3 perkataan. Ada 3 perkataan. Pertama as-sahab. Sekarang as-sahab cloud. Wa yunshi'us sahab. Okey, sahab saya tulis kat skrin lah sebab ada dalam ayat kita. Yang kedua, awan juga dipanggil al-ghamam. Awan dipanggil al-ghamam. Alif, lam, ghain, mim, alif, mim. Al-ghamam pun memberi makna awan. Al-ghamamu pun memberi makna awan. Kat mana? Tolong baca boleh Tuan Haji Aziz Dahari ada? Tuan Haji Aziz? Tuan Haji Aziz ada? Ada. Okey, tengok Ada. surah Al-Baqarah. Ya. Muka surat 9, tak silap saya. 9 ke? Sekejap Muka surat 8. Muka surat 8. Ayat bawah sekali. Ustaz, wamamu ke amamu? Roh. Ni rin ni ada titik. Titik dia tak jelas. Rin, ni rin. Ghamamu. Ghamamu. Bukan am. Rin. Dan kami menaungi kamu dengan awan. Dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Okey. Terima kasih Tuan Haji Aziz. So perkataan awan tu apa? Al-ghamam. Al-ghamam tu perkataan awannya. Okey, yang kedua. Yang ketiga, perkataan awan Allah Ta'ala menamakan dengan perkataan mu'sirati. Alif, lam, mim, ain, sad, ra, alif, ta. Al-mu'sirati. Al-mu'sirati ke tu ke tak kisahlah. Al-mu'siratu. Kat mana perkataan dia? Tolong baca dia. Puan Tamsiah Syuib, tolong baca boleh? Boleh Ustaz? Saya cari buku surat je. 582. 582. 582. Ayat yang ke-14. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami telah Dan kami ikut. dan kami telah menurunkan daripada awan air hujan yang mencurah-curah. Okey. Apa perkataan awan dia tu? As-sahab tak ada, al-ghamam tak ada. Betul kan? Yang ada al-mu'sirati. Al-mu'sirati. Apa kita terjemah? The rainy cloud. Apa kita terjemah? Rainy cloud. Sebenarnya al-mu'sirati ni adalah benda sesuatu yang diperah. Air jus apple ke, jus limau ke, tak kisahlah, air perahan buah dipanggil asir. Ain, sad, ya, ra, asir. Air perahan limau ke, perahan tembikai ke, asir. Asir ni adalah air yang diperah, asir. Jadi awan al-mu'siratu sesuatu yang diperah. Maknanya apa? Awan ini seolah-olah diperah lalu menurunkan hujan. Seolah-olah ianya diperah lalu menurunkan hujan. Itu maksud al-mu'sirat. Jadi ini 3 perkataan awan yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran. As-sahab ni umum. Maksud umum apa dia? Awan tu kecil ke, besar ke, tebal ke, nipis ke, as-sahab. Al-ghamam, awan yang tebal. Yang mana awan tu kalau lalu bawah matahari, suasana jadi mendung. Itu maksud al-ghamam. Manakala al-mu'sirat adalah awan yang hampir-hampir nak menurunkan hujan. Awan yang hampir-hampir nak menurunkan air hujan. Okey, baik. Ayat seterusnya, ayat 13. Sama ayat 13. Kita dah ayat 12, masuk ayat 13. Wa dan yusabbihu bertasbih. Ar-ra'du guruh.
dan bertasbih guru. B dengan hamdihi, memujinya. Hamdihi, memujinya, memuji Allah. Memujinya, memuji Allah. Okey. Wa dan al-malaikatu, para malaikat. Al-malaikatu, para malaikat. Dalam braket tulis juga bertasbih. Maksudnya guru bertasbih memuji Allah, malaikat juga bertasbih dalam braket lah, dan malaikat juga bertasbih min kerana khifatihi, takutkan Allah. Khifatihi, takutkan Allah. Orang putih terjemah his, AWE. Tak erti nak sebut macam mana. Bunyi awe pula lagi, awe tu Kelantan pula. His, khifati, kerana takutkannya. Wa dan yursilu, dia menghantar. Yursilu, dia menghantar. As-sawa'iqa, thunderbolt, petir. As-sawa'iqa ni maksudnya suara petir. As-sawa'iqa ni suara petir, suara halilintar. Okey, as-sawa'iqa tu. Kalau al-barqa tadi kilat dia saja, kilat je. Tak bunyi apa pun, kilat saja. Tapi as-sawa'iqa ni kilat berserta petir, suara dia sekali. Fa maka yusibu, dia timpakan. Biha dengannya, dengan suara petir tadi. Man siapa yang dengan petir, bukan suara petir, dengan petir, dengan ribut, dengan guruh dengan petir tadi. Man siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Wa sedangkan ataupun padahal. Hum mereka yujadiluna, berbantah-bantah. Fillah, tentang Allah. Fi nak terjemah pada boleh, tapi lagi tepat tentang Allah. Wa sedangkan huwa, dia Allah. Huwa, dia Allah. Syadidu, sangat dahsyat. Okey, sedangkan dia Allah, syadidu, sangat dahsyat. Al-mihal, punishment, hukumannya. Al-mihal, hukumannya. Al-mihalu, hukumannya. Okey. Al-mihal ni maksudnya sesuatu yang menimpa. Itu maksud al-mihal. Al-mihal ni terjemah dia hukumannya, daripada perkataan al-mihal ni kan, mim ha alif lam. Daripada perkataan al-mihal ni keluar perkataan hala. Okey, hala. Apa terjemah hala? Yang menghalang. Jadi apa maksud hukuman yang menghalang? Hukuman yang Allah Ta'ala bagikan, hukuman tersebut tidak ada siapa yang dapat menghalang Allah Ta'ala, termasuk al-mihal. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia Puan Suraya Haidar. Boleh tak ayat 13 ni, Puan Suraya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertasbih guru dengan memujikannya, iaitu Allah, dan para malaikat juga bertasbih kerana takutkan Allah, dan dia menghantar suara petir-petir, maka dia timpakan dengannya iaitu suara petir itu siapa yang dia kehendaki, padahal mereka berbantah-bantah tentang Allah, sedangkan dia iaitu Allah sangat dahsyat hukumannya. Okey, baik. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Allah sebut suara guruh, suara petir, kilat, itu semua adalah tasbihnya kepada Allah Ta'ala. Guruh berbunyi gogang tu, tak tahulah macam mana bunyi guruh, kita pun biasa dengar bunyi guruh. Sebenarnya guruh itu sedang bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar guruh, tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang berbunyi.
Apa saja yang berbunyi tak berbunyi semua sedang bertasbih pada Allah. Kalau baca Puan Rahimah boleh surah Isra. Surah Isra Allah Taala kata muka surat 286. Kalau baca Puan Rahimah page 286. Ada? Puan Rahimah ada? Ada Ustaz, 286. 286 ayat 44. Ayat 44. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Okey, baik. Terima kasih Puan. Bukan sekadar guru, apa saja yang berbunyi. Kambing, lembu, apa saja binatang yang berbunyi. Okey, semua tu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak faham bunyi tasbih tersebut. Kita tidak memahami bunyi tasbih tersebut. Okey, baik. Oleh kerana tadi saya beritahu, bunyi guru, bunyi petir, kadang-kadang bagi setengah orang ianya bermanfaat. Berita gembira. Kenapa berita gembira? Lepas pada ni akan datangnya hujan. Bila datangnya hujan, tanaman kita subur, binatang kita makan lagi banyak. Okey? Bagi setengah orang, bunyi guruh menakutkan. Apa Nabi SAW baca bila dengar bunyi guruh? Bila dengar bunyi petir, apa Nabi SAW baca? Okey, saya cuba share kat skrin. Okey, tengok kat skrin. Nabi SAW daripada Imam Ahmad, daripada Salim, daripada ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW bila mendengar guntur, guruh dan petir, baginda berdoa, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'azabika wa afina qabla dhalika. Ni, bunyi guruh baca doa ni. Ya Allah, janganlah kau bunuh kami dengan sebab kemurkaanmu. Janganlah kau binasakan kami dengan azabmu. Dan berilah kami afiah, keselamatan, kesihatan sebelumnya. Maksudnya sebelum apa-apa mudarat berlaku pada kami, berilah kami afiah, kesihatan. Berilah kami keselamatan. Okey, baik. Ini doa ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari dalam kitab Adab. Bawah dia pula, tengok bawah dia pula. Abdullah bin Zubair bahawasanya bila Nabi SAW ni tertinggal, bila Nabi dengar bunyi guruh, maka Nabi akan berhenti berkata-kata, lalu Nabi baca ni. Ayat kita sekarang tambah subhanallazi je. Ayat kita sekarang kan? Ayat kita sekarang wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Waw tu buang. Bukan buang ayat Quran Maksudnya kita nak baca doa bila dengar bunyi guruh. Waw tu kita buang. Kita tambah subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang guru itu bertasbih memujinya, demikian pula malaikat bertasbih memujinya kerana takut kepadanya. Dia tak tahu nak baca doa apa ni, bunyi guru tak tahu nak baca doa apa, maka bacalah subhanallazi tambah yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maksudnya bila dengar bunyi guruh, kita tahu guruh tu Allah Ta'ala datangkan bukan saja-saja, tapi guruh tu Allah Ta'ala buat dia berbunyi untuk tunjuk pada manusia, guruh yang bunyinya kuat tu sedang bertasbih memuji Allah. Guruh yang boleh binasakan siapa saja, guruh yang boleh memudaratkan siapa saja, sebenarnya guruh tu sedang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tanda-tanda kiamat, bila nak berlaku kiamat nanti, Allah Ta'ala akan datangkan banyak guruh. Sekejap saya share kat skrin hadis dia, boleh? Cuba share kat skrin. Nanti sebelum berlaku kiamat, banyak berlaku guruh. Petir, sampai orang duk tanya, ini siapa kena guruh? Siapa kena petir? Tengok kat skrin. Daripada Imam Ahmad, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taksurus sawa'iqa inda iqtirabis sa'ah. Petir akan banyak berlaku ketika mana dekat nak kiamat nanti.
hatta ya'ti ar-rajulul qauma fayaqulu man sa'iqa tilkumul ghada fayaquluna sa'iqa fulanun wa fulanun wa fulan. Banyak sangat petir berlaku sampai ada satu zaman dan sampai satu masa nanti seorang lelaki dia datang menemui kaumnya, dia tanya, siapa kena petir hari ni? Siapa kena petir hari ni? Maka orang jawab, hari ni orang ni kena petir, hari ni orang ni kena petir, hari ni orang ni kena petir. Macam COVID baru ni. Macam COVID-19 meninggal. Ini siapa mati? Hari ni orang ni mati. Hari ni mak dia mati. Hari ni ayah dia mati. Hari ni jiran dia mati. Hari ni tok dia mati. Macam tu. Macam mana COVID pun ni berlaku kan? Hari-hari ada berita orang mati sebab COVID. Nantilah juga sebelum kiamat nanti, tanda-tanda kiamat banyak berlaku petir. Sehingga kan setiap hari ada orang tanya, siapa kena petir? Siapa kena petir hari ni? Okey, baik. Tak apalah. Tu cerita pasal kiamat. Tak berlaku petir pun kalau kita mati dulu, kiamat kecil bagi kita. Okey, bunyi guruh bertasbih muji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kata apa dia? Guruh makhluk aku yang boleh mematikan. Guruh itu adalah makhluk Allah yang Allah Taala. Guruh petir itu adalah makhluk Allah yang boleh mematikan ramai manusia. Sama ada kena pancaran ataupun sinaran petir, ataupun dengan sebab suara yang terlalu kuat menyebabkan pecah genggam hingga mati. Boleh? Guru makhluk Allah yang kuat, guruh petir kilat itu pun bertasbih muji Allah. Kamu yang lemah, kamu manusia yang lemah, yang tak kuat mana pun, tak hebat mana pun. Kenapa kamu tidak mahu memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, baik. Guruh kuat memuji Allah. Malaikat kuat memuji Allah. Sedangkan kamu manusia lemah, kamu pun tahu kamu lemah. Tapi kenapa kamu tak nak mensucikan Allah, tak nak memuji Allah, tak nak bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti Allah timpul. Ustaz share doa tu nanti ya Ustaz kat WhatsApp. Kat grup kelas kita insya-Allah. Okey, baik. Allah timpakan, Allah turunkan suara petir halilintar guruh tadi, kilat tadi pada siapa yang Allah nak. Pada siapa yang Allah nak. Tak kisahlah, kadang-kadang tak semestinya kena petir tu orang jahat. Oh, siapa mati kena petir maksudnya dia orang jahat. Siapa mati kena petir? Tak, ada juga orang-orang baik mati kena petir. Ada juga orang-orang yang baik mati kena petir. Tak adalah kata siapa yang kena petir mesti dia jahat. Bukan itu. Orang yang mati kena petir ni, kalau dia orang baik, boleh juga mati kena petir. Tak adalah kita kata ayat ni beri makna siapa yang mati kena petir dia jahat. Siapa yang mati tak kena petir sebab lain dia orang baik. Tak. Siapa saja Allah nak bagi. Allah tak kata pun dalam ayat ni Allah timpakan pada orang kafir yang Allah nak. Allah timpakan pada pendosa yang Allah nak. Tak. Ada je orang baik-baik mati kena petir. Okay, Allah nak beritahu apa dia? Nak beritahu bahawasanya sebagaimana Allah menguasai petir, makhluk Allah yang kuat yang kita tak nampak, dengar bunyi je. Bagaimana Allah menguasai guruh, halilintar dan sebagainya, macam itulah juga Allah menguasai kamu. Anytime Allah Ta'ala boleh buat petir tertimpa pada kamu. Tak semestinya kena tunggu kamu keluar rumah, tak semestinya kamu duduk bawah pokok. Kat mana-mana saja Allah Ta'ala boleh buat petir itu menimpa kamu. Okey, baik. Penutup ayat ni baru betul untuk orang kafir. Orang kafir, dia tahu petir tu Allah yang buat. Guruh tu Allah yang buat. Sebab Tuhan-Tuhan mereka tahu tak boleh buat apa langsung. Tetapi, walaupun mereka tahu Allah sahaja yang boleh mendatangkan petir, mereka tahu Allah sahaja boleh timpakan musibah dengan melalui petir ini, tetapi mereka masih berbantah-bantah tentang Allah. Apa maksud ayat ini? Dah tahu Allah je berkuasa untuk menurunkan, mendatangkan petir, guruh, halilintar, kilat dan sebagainya. Tapi masih lagi bagi masa sebab patung tu, sebab tokoh ni, sebab berhala tu, sebab pokok ni. Dah tahu dah Allah Ta'ala yang buat petir. Allah sahaja boleh datangkan petir, ribut, taufan dan sebagainya. Tapi sembah benda lain selain Allah lagi. Itu maksud. Mereka saling berbantah. Mereka masih lagi berbantah-bantah tentang Allah. Sedangkan Allah tu, yang mereka berbicara tentang Allah tu, sangat dahsyat dia punya punishment, azab dia, musibah dia. Pokok yang kamu sembah tadi beri musibah pada kamu. Pernah dengar tak pokok tu beri musibah pada seseorang? Tak pernah dengar. Berhala yang kamu sembah pernah dengar tak boleh memudaratkan seseorang? Tak pernah dengar. Kamu pun tahu. Tetapi kenapa kamu masih lagi bagi masa untuk benda-benda tersebut? Sedangkan yang boleh beri mudarat pada kamu, Allah. Kamu masih lagi berbicara tentang Allah. Dia ada isteri ke, dia ada anak ke, dia ada partner ke. Inilah kita kata perkara-perkara yang pelik bagi orang-orang musyrikin. Perkara-perkara yang tak masuk akal bagi orang musyrikin. Dia tahu Allah boleh buat segala-galanya. Dia tahu Allah mampu mendatangkan mudarat pada siapa saja. Dia tahu. Tapi masih lagi yakin berhala tu yang mendatangkan sial. Tuhan ni yang mendatangkan nasib baik, nasib tak baik. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik.
Sama ayat yang seterusnya. Dia nama ni surah Guruh sebab 2 ayat ni lah. Lepas pada ni tak ada lah pasal Guruh. Nama je surah Ar-Ra'du, surah Guruh. Okey? Wallahu alam, saya pun tak mengetahui apa signifikan dia. Surah ini sunat dibacakan untuk orang-orang yang hampir-hampir nak mati. Surah ini sunat dibacakan bagi orang yang sedang nazak. Yang doktor kata tak ada harapan nak hidup lah orang ni. Doktor kata orang ni tak ada harapan nak hidup lah. Bawa baliklah doktor kata orang ni. Maka masa tu sunat kita baca surah Ar-Ra'd. Apa signifikan dia, apa kaitan dia surah Ar-Ra'd dengan orang nak mati ni? Wallahu a'lam. Saya pun tak pasti. Mungkin kita jumpa nanti kot ayat yang akan datang. Wallahu a'lam. Okey, masuk ayat baru. Muka surat 251 ayat yang ke-14. Muka surat 251 ayat 14. Ni analogi ya. Allah Taala bagi analogi. Lahu baginya. Terjemah lahu baginya. Maksud baginya bagi Allah. Lahu baginya bagi Allah. Dakwatu seruan. Terjemah dakwatu seruan. Okey. Seruan boleh, permintaan boleh, permohonan boleh. Al-haq yang sebenar-benarnya. Al-haq yang sebenar-benarnya. Wa dan allazina Tuhan-Tuhan yang. Terjemah allazina Tuhan-Tuhan yang. Ataupun berhala-berhala yang. Tak kisahlah. Yad'una mereka seru. Yad'una mereka seru. Min daripada dunihi selainnya, maksudnya selain Allah. Dunihi selainnya maksudnya selain Allah. La tidak. Yastajibuna akan menyahut, akan menjawab. Terjemah dua-dua boleh. Terjemah answer. They are not able to answer. Menjawab, menyahut. Daripada yastajibuna ni keluar perkataan mustajab. Okey. Lahum bagi mereka bi dengan syai'in sesuatu pun. Illa melainkan ka seperti basiti orang yang membukakan. Basiti ni maksudnya ni, membukakan, membentangkan. Kafaihi kedua tapak tangannya. Ila kepada, ke arah. Terjemah ila ke arah boleh, kepada boleh. Ila kepada, ke arah. Alma air. Li agar ataupun supaya. Ya bulugha ia sampai. Ia tu air itulah. Ya bulugha ia sampai. Fahu ke mulutnya. Wa sedangkan ma tidaklah huwa ia. Maksud ia kat situ air itu. Huwa ia. Tak terjemah dia. Bahasa Melayu dia tu untuk orang. Huwa ia. Ia tu air itu. Dan tidaklah ia air itu bi dengan balighi sampai kepadanya. Okey. Wa dan ma tidaklah doa seruan al-kafirin orang-orang kafir illa melainkan fi dalam dalalin kesesatan. Okey, Puan Salasiah terjemahkan boleh, Puan Salasiah. Ada Puan Salasiah Abdul Murad, ada tak?
Line saya tak elok lagi lah Ustaz. Tak dapat. Ya? Tenggelam timbul, tak boleh. Saya dengar. Clear. Sekarang clear. Saya tak dapat semua sebab suara Ustaz tenggelam timbul. Okey, baik. Tak apa. Puan Nur Zakia, boleh terjemahkan Puan Nur Zakia? Boleh Ustaz. Puan Nur Zakia dengar suara saya clear kan? Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baginya, iaitu Allah, permintaan yang sebenar-benarnya dan yang Tuhan mereka menyeru kepada selainnya tidak mereka menyahut akan memperkenankan bagi mereka dengan sesuatu pun melainkan seperti orang yang membuka kedua tapak tangannya ke arah air supaya ia sampai ke mulutnya, sedangkan tidaklah ia iaitu air akan sampai kepadanya, dan tidaklah seruan orang-orang kafir melainkan dalam kesesatan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pandangan kita tentang orang yang pergi ke laut, pergi ke sungai nak tangkap ikan tanpa membawa jaring, tanpa membawa joran, tanpa membawa bubu, tanpa membawa alat-alat menangkap ikan. Dia pergi kat tepi sungai, dia pergi kat tepi laut, dia hanya menanti ikan tiba-tiba lompat masuk dalam perahu dia. Dia hanya menanti ikan tiba-tiba lompat masuk dalam baldi dia. Bawa baldi, tepi sungai, tepi kolam, tepi apa lagi? Tepi laut, nak pergi mana tu tangkap ikan? Bawa baldi je, bawa baldi je. Betul macam mana? Letak je lah, mudah-mudahan ikan lompat masuk. Apa pandangan kita pada orang macam tu? Jahil lah, dia kata jahil. Sebab apa? Mereka tidak menggunakan sesuatu yang boleh menyampaikan matlamat. Apa dia? Joran ke, pancing ke, bubu ke, ukat ke. Okay? Allah kata, bagi Allah lah seruan yang sebenar-benarnya. Orang yang meminta pada Allah, orang yang minta tolong pada Allah, orang yang menyuruh pada Allah, itulah seruan orang yang cerdik. Itulah seruan yang dipanggil sebenar-benar seruan. Sebab apa? Sebab yang boleh menyahut seruan, memperkenankan doa. Yang boleh menyahut seruan, yang boleh memperkenankan doa, yang boleh tunaikan hajat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ayat ni. Di siapa yang menyeru pada selain Allah, kita anggap dia bukan sedang menyeru. Siapa yang sedang berdoa pada selain Allah, kita anggap dia bukan sedang berdoa. Betul nak anggap apa? Kita anggap dia orang bodoh cakap dengan dinding. Itu je maksud ayat ni. Jadi orang kafir, dia minta dengan Nabi Isa ke, minta dengan pokok ke, minta dengan berhala ke, dia sebenarnya bukan menyeru. Dia sedang buat kerja bodoh. Dia sedang buat benda sia-sia. Dia punya analogi sia-sianya Allah Ta'ala kata, bagaikan orang yang membentangkan kedua tapak tangannya ke arah air. Dia hanya letak tapak tangan dia ke arah air, lalu dia nak air tu sampai ke mulut dia. Boleh tak? Okey? Boleh tak? Air yang dalam laut ke, dalam sungai ke, dalam kolam ke, dalam baldi tak kisah. Dia hanya buka tangan dia macam tu. Buka tangan dia ke arah air. Dalam masa yang sama, dia nak air tu boleh sampai ke mulut dia. Boleh tak? Tak boleh. Takkan tercapai hajat dan keinginan dia bila dia hanya membentangkan tangan dia ke arah air. Kalau bawa cawan ke, bawa cebok ke, tu tak ada masalah. Jadi Allah nak beritahu, siapa yang meminta pada selain Allah, siapa yang mengharap pada selain Allah, yakinlah permintaannya, pengharapannya tidak akan tertunai. Tapi itu Ustaz, ada je orang kafir yang pergi gereja doa-doa, tengok-tengok dia dapat. Allah Ta'ala bagi apa yang dia dapat bukan sebab kerana doa dia. Kerana takdir Allah dia akan dapat benda itu. Allah Ta'ala bagi apa yang dia dapat bukan kerana doa dia, tapi kerana takdir Allah dia akan dapat benda itu. Ini untuk orang kafir. Orang kafir yang mengharap pada selain Allah, orang kafir berdoa pada selain Allah, dia punya jahil dia punya bodoh dia, sama macam orang yang hulur tangan ke air, lalu nak air masuk dalam mulut dia. Ini satu tafsiran lah. Tafsiran kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir ialah, orang yang genggam air kat tangannya, ia pasti tidak dapat mengendalikannya. Kita nak air, kita nak bawa air tu nak minum ke, kita nak bawa air tu untuk siram pokok ke, kita nak bawa air tu bawa balik ke rumah ke, kita hanya guna dua tapak tangan.
Kita hanya guna 2 tapak tangan. 2 tapak tangan lah. Untuk bawa balik air tu kat rumah. 2 tapak tangan untuk buat siram pokok. Cukup ke tak cukup? Tak cukup. Memadai tak memadai. Bukan sekadar tak cukup, tak memadai. Jadi orang yang meminta pada selain Allah, tak kisahlah agama apa pun dia, walaupun dia Islam, dia minta pada selain Allah, maka harap pada selain Allah, maka dia bagaikan orang yang mengharapkan air datang ke mulut dia dengan hanya menghulurkan tangan ke arah air. Sebab tu, jadi orang macam tu panggil apa? Orang macam tu panggil apa? Gila. Sebab tu, bab berdoa, apa Nabi sebut dalam doa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa tu otak bagi ibadat. Apa makna dia? Kalau orang tu dia tak berdoa pada Allah, hidup dia hanya sekadar semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Okey? Maka dia tidak sibukkan diri dengan berdoa pada Allah. Dia seolah-olah orang yang tidak ada otak. Padahal otak buat benda pelik-pelik. Sebab tu orang Islam kena berdoa pada Allah. Walaupun kita dah kaya, walaupun kerja kita bagus, kita punya pekerjaan terjamin. Sebelum pencen, selepas pencen, insya-Allah lah terjaminlah dengan gaji kita yang besar dan sebagainya. Contoh. Tetap kena berdoa pada Allah. Kerana apa? Orang yang tak berdoa pada Allah ataupun orang yang langsung tidak berdoa, tapi dalam masa sama nak harapkan ni, nak kebaikan ni, dia sama macam orang yang hulur tangan ke air, dalam masa yang sama dia nak air itu sampai kepada mulutnya. Ini analogi. Ikut kuasa Allah, kalau dia ikut kuasa Allah, qudratullah, tanpa tangan, tanpa cebok, tanpa cawan, tanpa straw, memang Allah boleh buat air masuk mulut. Boleh tak? Boleh, kuasa Allah. Tapi Allah bagi analogi mengikut sunnatullah. Sunnatullahnya, adat kebiasaan Allah buatnya, siapa yang hanya hulur tangan ke air, air takkan datang ke mulut dia, air takkan masuk ke mulut dia. Takkan tercapai hajat dia bila dia hanya hulur tangan ke air. Dia kena guna sesuatu untuk menyampaikan air pada mulut dia. Semula juga orang yang minta pada selain Allah, orang yang berharap pada selain Allah, dia hanya saya lupa nak terangkan tadi. Orang yang meminta pada selain Allah, dia hanya dapat air melekat kat tangan dia. Banyak mana dapat minum air kalau dia hanya guna tangan? Banyak dapat minum air. Kadang-kadang orang kafir merasakan dia dapat tu sebab berhala tu. Dia berniaga jadi sebab tokong dia. Dia dapat anak ramai sebab berhala dia. Tanaman dia subur, binatang dia rubiat dengan cepat sebab berhala dia. Apa maksud dia? Kalau dia rasa benda tu sebab berhala dia, walau bukan sebab berhala dia pun, berhala dia hanya mampu bagi dia titisan-titisan air kat tangan. Maknanya, orang kafir yang dapat macam-macam kat dunia ni, dia rasa berhala dia dah bagi. Kalau lah betul berhala dia bagi pun, tu je yang dia dapat. Air dekat kat tangan, tu je. Banyak mana sangat dia boleh tak ada air, banyak mana sangat dia boleh tampung air dengan kedua tangan dia. Maknanya, ke akhirat nanti, berhala tak boleh bagi apa pun kat dia. Ya, kat dunia pun tak boleh bagi apa-apa kat dunia. Kat dunia pun berhala tak boleh bagi apa-apa pun. Kita orang Islam kena yakin. Orang Islam kena yakin berhala, tokong, pokok, matahari yang dikasbah oleh orang kafir tak boleh bagi apa-apa pun. Itu Islam punya keyakinan. Orang kafir, apa dia dapat hari ni? Apa orang kafir dapat? Dia rasa sebab berhala dia lah. Okeylah, awak rasa sebab berhala awak. Banyak mana sangat berhala awak boleh bagi? Katakanlah awak punya kaya, awak punya hebat, awak punya sihat, awak punya kebun, awak punya ternakan sebab berhala awak bagi. Banyak mana sangat berhala awak boleh bagi berbanding akhirat yang Allah nak bagi. Waktu analogi tadi ada sebahagian tafsir mengatakan hanya sekadar air yang ada kat tangan. Banyak mana sangat kalau awak rasa berhala awak boleh bagi. Jadi tidaklah penutup ayat ni, ini analogi yang sangat baik untuk Allah Ta'ala bagi. Bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Pada orang yang minta pada selain Allah, dia bagaikan orang yang hulur tangan kat sungai, hulur tangan kat laut, tapi dalam masa yang sama, dia nak air itu sampai pada mulut. Tak mungkin air sampai pada mulut. Dia tidaklah seruan orang kafir, melainkan dalam kesesatan. Orang kafir yang meminta-minta dengan sungguh-sungguh, istiqamah setiap minggu pergi gereja. Sungguh-sungguh setiap hari pergi kuil. Sungguh-sungguh istiqamah setiap hari pergi dia punya tokong dia, batu kir dan sebagainya. Allah kata, perbuatan mereka meminta tu pun dah dalam kesesatan.
Perbuatan mereka meminta kepada selain Allah tu pun dah dalam kesesatan. Belum sembah lagi, belum sujud lagi. Meminta kepada selain Allah itu pun dah dalam kesesatan. Pergi kat pokok, wahai pokok, boleh tak tunaikan hajat saya sekian. Meminta pada pokok saja pun dah dalam kesesatan. Belum sujud pada pokok lagi. Kalau sujud pada pokok lagi dah teruk kesesatan. Ini maksud ayat ni untuk orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian sangat-sangat pada orang yang istiqamah pergi gereja. Orang istiqamah pergi tokong. Orang istiqamah masuk kuil, minta dengan apa yang dia anggap sebagai Tuhan. Kesian. Kenapa kesian? Dia sedang buat kerja bodoh, dia sedang buat benda yang sia-sia. Sama sebagaimana kita tengok bodohnya orang yang holok tangan ke air, dalam masa sama nak air masuk kat mulut dia. Samalah juga orang yang pergi kuil, gereja, tokong, mereka sedang buat kerja bodoh. Cuma kenyataan ni janganlah kita cakap depan-depan, nanti kena saman pula nanti. Ini ceramah kita sama kita tak apalah saya cakap macam ni. Nanti kalau ceramah, kalau saya ni ustaz terkenal cakap kat Facebook, cakap kat YouTube macam ni, dia jadi isu, orang buat report nanti, menghina agama lain. Bukan kita hina, memang Allah cakap macam tu. Allah cakap macam tu. Okey, baik, seterusnya sambung ayat baru. Wa dan, ni tanda keesaan Allah. Ayat sekarang nak tunjuk keesaan Allah. Wa dan lillah bagi Allah, lillah bagi Allah, yasjudu bersujud, yasjudu bersujud, man siapa yang fis samawati di langit-langit, wa dan al-ard di bumi, al-ard di bumi, tau'an dengan sukarela, tau'an dengan sukarela, wa dan karhan terpaksa, karhan terpaksa, wa dan zilaluhum bayang-bayang mereka, bayang-bayangnya, bayang-bayang mereka, di al-wuduwi waktu pagi, al-wuduwi waktu pagi, wa dan al-asal waktu petang, al-asal waktu petang. Okey, terjemahkan dia Puan Maisarah Muhtar, terjemahkan boleh Puan Maisarah. Puan Maisarah terjemahkan. Okey. Dan bagi Allah bersujud siapa yang di langit-langit dan di bumi dengan sukarela dan terpaksa, dan bayang-bayang mereka di waktu pagi dan waktu petang. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah. Ayat ni tak beritahu tanda Allah tu Esa. Kalau pokok tadi, sebab manusia je sembah dia. Ada orang anggap pokok sebagai Tuhan. Ada sebahagian agama yang anggap pokok sebagai Tuhan. Manusia je sembah dia. Itu manusia yang jahil. Ada orang anggap matahari sebagai Tuhan. Manusia je sembah dia. Binatang tak sembah matahari. Ada orang anggap apa lagi? Ada orang anggap berhala tokong sebagai Tuhan. Manusia je sembah dia. Kucing, lembu, kambing tak sembah perkara tersebut. Tapi Allah Ta'ala, ada pernah dengar malaikat sembah tokong, sembah berhala, sembah pokok, sembah matahari? Tak ada. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ni tanda dia Tuhan. Tanda dia Esa ialah sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa saja yang ada kat langit. Siapa dia? Malaikat-malaikat. Okey, malaikat-malaikat. Dan siapa saja yang ada kat bumi, sujud pada Allah Ta'ala. Itu manusia dan jin. Pernah dengar jin sembah berhala? Pernah dengar jin sembah pokok? Pernah dengar jin sembah matahari? Tak ada. Jin, dia kafir, dia kufur pada Allah Ta'ala. Maksudnya tak nak beriman, tak nak mengikuti perintah Allah. Tapi tak ada yang sembah pelik-pelik macam manusia sembah pelik-pelik. Dalam keadaan sukarela dan terpaksa. Baik. Sukarela kat sini ialah para malaikat. Sukarela kat sini ialah para malaikat. Sujud pada Allah siapa yang di langit-langit, itu para malaikat lah. Para malaikat sujud pada Allah sukarela. Okey. Dan di bumi, di bumi ni terpaksa ada, sukarela ada. Apa dia? Manusia. Apa makna manusia sujud pada Allah secara sukarela, dan apa makna manusia sujud pada Allah secara terpaksa? Manusia sujud pada Allah secara sukarela adalah manusia memang hatinya nak beriman dengan diri sendiri. Dia memang awal-awal lagi nak jadi orang beriman. Dia memang awal-awal lagi nak jadi orang dekat diri dengan Allah. Itu maksud sukarela.
Apa makna terpaksa? Terpaksa ni macam ni. Bukan munafik bukan munafik. Munafik itu dia tidak dianggap sujud pada Allah walaupun dia sujud pada Allah. Munafik itu tak kafir. Terpaksa ni macam ni. Ada orang-orang yang ditawan dalam peperangan. Dia memang tak berniat masuk Islam. Dia memang tak berniat langsung nak masuk Islam. Dia memang tak berniat langsung nak beriman dengan Nabi, Allah, Quran dan sebagainya. Lalu dia ditawan dalam peperangan. Setelah ditawan dalam peperangan, dia dibawa ke negeri Islam dalam keadaan diikat di rantai. Tawanan. Bukan nak bawa biar melenggang macam tu. Dia dibawa dalam keadaan diikat di rantai. Dia dibawa ke negeri Islam dalam keadaan diikat di rantai. Lalu ketika mana sampai ke negeri Islam, dia melihat akhlak orang Islam. Dia melihat layanan baik yang dibuat oleh layanan yang baik yang dilayan oleh layanan yang baik daripada Nabi SAW. Maka masa tu hatinya mula terbuka untuk meluk agama Islam. Masa tu hatinya mula terbuka untuk meluk agama Islam. Itu makna terpaksa. Sebab mana ada orang sujud, mana boleh paksa orang sujud. Orang tu kafir di sini bersujud. Kalau tak nak sujud, potong balik. Mana boleh? Sujud tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sujud orang yang terpaksa. Sujud tu tidak ada nilai di sisi Allah. Sujud orang dipaksa. Kita paksa orang kafir sujud pada Allah. Ada nilai tak sujud tu? Tak ada nilai pun sujud tu di sisi Allah. Sujud yang bernilai adalah sujud orang yang betul-betul nak hambakan diri daripada Allah. Betul-betul nak sembah Allah Ta'ala baru ada nilai. Jadi kalau kita ada kuasa, kita sembah, paksa orang Islam sujud pada Allah, tak ada nilai pun sujud tu. Jadi makna terpaksa kat sini ialah mereka asalnya tak ada keinginan. Lalu asalnya mereka dipaksa bawa ke negara Islam sebab mereka tawanan. Tapi setelah dipaksa untuk ke negara Islam, mereka sendiri memilih untuk taat pada Allah, untuk bersujud pada Allah dengan kerelaan hati. Cumanya untuk bab terpaksa ni, kalau kita tengok dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 golongan yang sujud pada Allah. Pertama, saya ulang, dalam ayat ni ada 3 golongan sujud pada Allah. Man fis samawati wal ard. Man fis samawati. Pertama, malaikat-malaikat yang ada kat langit. Itu yang pertama. Yang kedua, man fil ard, manusia. Yang ketiga, bayang-bayang mereka waktu pagi, waktu petang. Bayang-bayang mereka waktu pagi, waktu petang. Okey. Antara 3 golongan ni, yang terpaksanya ada kalangan manusia je. Yang terpaksa. Maksud terpaksa tadi saya dah terangkan. Adapun malaikat dan juga bayang-bayang, mereka tidak ada istilah terpaksa. Okey, mereka tidak ada istilah terpaksa. Malaikat dan bayang-bayang kita sujud dengan rela pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang-bayang kita sujud dengan rela pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ayat dia? In kullu man fis samawati wal ardh. Okey, baik. Ayat surah, saya cari aja. Surah Maryam. Tolong baca boleh Puan Aliza, surah Maryam. Saya cari buku surat aja, surah Maryam. Okey. Muka surat 311. Puan Aliza tolong baca muka surat 311. Ayat yang ke-93. Ayat yang ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Okey. Ayat ni sama, terima kasih Puan Aliza. Tidak ada siapa pun yang ada kat muka bumi melainkan akan datang pada Allah sebagai hamba. Kat dunia ni ada orang anggap ni sorry. Ini adalah penerangan bagi terpaksa tadi. Bila kat dunia ni ada orang yang tak nak terima Allah tu ada, ataupun kat dunia ni ada orang yang tak nak sembah Allah. Dia tahu Allah tu ada tapi tak nak sembah Allah. Maka kat akhirat nanti dia akan terpaksa sembah Allah juga. Dia akan terpaksa sujud berlutut depan Allah Ta'ala juga. Kat akhirat nantilah. Cuma kat akhirat nanti baru nak sujud, baru nak berlutut, sia-sia. Okey, baik. Apa lagi? Surah Fussilat. Boleh tak Puan, siapa belum baca lagi? Tolong baca dia Puan Rahimah, boleh? Puan Rahimah tolong baca boleh? Surah Fussilat. Kalau saya nak tunjuk pada tuan-tuan, makhluk-makhluk selain manusia ni rela, dengan keadaan rela sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cari muka surat je.
Okey. Muka surat 477 ayat 9, 10, 11. Boleh? 477 ayat 9, 10, 11. Tolong baca. 477 Ustaz, ayat berapa Ustaz? 9, 10, 11. 9, 10, 11. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakah pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. 10. Dan dia ciptakan gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkati. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukan. 11. Kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Allah cakap pada langit dan bumi, kamu datang pada aku dalam keadaan patuh atau terpaksa? Sukarela atau terpaksa? Maka langit dan bumi jawab, kami datang dalam keadaan sukarela pada Allah SWT. Ada satu ayat yang sampai sama macam ni. Lepas ni kita cerita pasal bayang. Lepas ni kita cerita pasal bayang-bayang. Ada satu ayat hampir sama macam ni. Ayat ni dalam surah Ali Imran. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia guna ayat ni untuk jinakkan kuda. Ayat ni tak ada kaitan pun dengan kuda-kuda. Dengan kuda kan, tak ada bunyi kuda pun dalam ayat ni. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tabarruk, ambil berkat dengan ayat ni, dia guna ayat ni untuk jinakkan kuda. Mana ayat dia? Okay, muka surat 60. Tolong baca Tuan Haji Izali boleh? Tuan Haji Izali Sulaiman, tolong baca ayat muka surat 60 ayat bawah sekali. 60 Ustaz? Muka surat 60 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Patutkah mereka mencari agama lain selain agama Allah, padahal segala apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Adakah mereka nak cari selain agama Allah? Sedangkan siapa yang kat langit, kat bumi berserah diri pada Allah. Berserah diri pada Allah. Dalam keadaan sukarela ada, terpaksa ada. Sukarela ke, terpaksa ke, semuanya akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik. Penutup ayat ni, semua bayang-bayang. Bayang-bayang orang kafir ke, bayang-bayang Fir'aun ke, bayang-bayang Qarun ke, bayang-bayang siapa lagi? Bayang-bayang Bush ke, bayang-bayang orang Yahudi ke, walaupun Tuhan dia tak sujud pada Allah, walaupun Tuhan dia tak nak semayang, walaupun Tuhan dia tak nak sujud pada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, tapi bayang-bayang tu bersujud pada Allah. Bayang-bayang kita malas semayang, kita apa lagi? Tak nak semayang. Tapi bayang-bayang kita bersujud pada Allah Ta'ala. Cuma kita tak nampak. Kita tak nampak cara bayang-bayang tu sujud. Kita tak nampaklah cara bayang tu sujud. Habis tu kalau saya tak semayang, bayang saya sujud juga. Ya. Bayang-bayang kita sujud pada Allah Ta'ala. Waktu Allah Ta'ala kata apa dia? Bayang-bayang mereka sujud pada Allah pagi petang. Kita je tak nampak macam mana bayang-bayang kita sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Kenapa Allah sebut bayang-bayang kita sujud? Sebab Allah kata semua makhluk sujud pada Allah. Allah kata sukarela. Dan yang sukarela tu kebanyakan pada manusia. Bila sebut kebanyakan manusia, ada manusia yang tak sujud pada Allah. Wa kasirun. Okey, tengok muka surat 334. 334. Tolong baca Puan Isawani boleh? 334. Ayat 18. Saya nak tanya sebenarnya, takut terlupa. Ustaz kata apa Saidina Ali bertabaruk dengan ayat yang tadi tu kan. So macam kalau kita contoh, kita nak contoh katalah bos kita zalim lah, macam Fir'aun ni kejamnya. So kita boleh juga amalkan. Okay, baik. Nak bagi bos jinak ke buat? Tak, bukanlah. Maksudnya nak kurangkan kezaliman dia tu, contoh. Okay, baik.
Bila sebut tabarruk, Puan Izawani, bila sebut tabarruk, ambil berkat dengan mana-mana ayat Quran. Ambil berkat dengan mana-mana ayat Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baca ayat tu ke, baca ayat lain ke, boleh. Kita baca kat isteri yang garang sangat ke, suami yang backing sangat ke, boleh. Tak jadi masalah. Kita panggil apa? Kita panggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat Quran. Sebab Quran ni, orang tu backing sangat, zalim sangat, garang sangat. Apa masalah dia? Masalah hati kan? Masalah hati. Jadi bila masalah hati, kita bagi ayat Quran, Quran ni apa? Penyembuh bagi hati. Cuma kita tak boleh kata lah. Nabi ajar kalau suami garang baca ayat ni, buh kat kepala. Nabi ajar kalau isteri backing sangat, baca ayat ni supaya dia tak backing. Tu tak boleh. Sebab tak ada benda tu. Kalau nak cakap benda tu, kena keluarkan, kena datangkan dalil. Hadis tu kat kitab mana, sahabat mana beritahu boleh. Adapun tabarruk, ambil berkat dengan ayat Quran. Ambil berkat dengan ayat Quran untuk buat orang tu kurang zalim, untuk buat orang tu kurang marah, untuk buat orang tu lembut hati, tak ada masalah. Bacalah ayat apa pun Puan Zaman ni. Nak baca ayat tu pun boleh. Nak baca ayat untuk guna jinak tu pada orang yang zalim pun boleh. Cuma untuk orang-orang yang hati keras, untuk orang-orang yang dah kepala, ada satu ayat yang kita kata lebih sesuai. Bukan Nabi ajar ni untuk anak-anak yang tak dengar kata, bila jumpa Tok Guru pondok macam mana ni anak saya ni keras kepala tak dengar kata ni. Baru dah jadi 5 dah pandai melawan, pandai menjawab ni. Maka baca ayat ni. Surah Syura. Suami ke, isteri ke, backing sangat ke, keras sangat ke. Surah Syura. Ayat berapa? 16, 17 macam tu lah. Saya buka cari surat je. Ini kita panggil bukan hadis Nabi, bukan Nabi ajar. Kita panggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat Quran. Allahu latifum. Okey, muka surat 485. Tolong baca Puan Izawah ni. 485. 485 ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dan dialah yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Ni. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan hamba-hambanya kita baca, kita niatkan ayat ni untuk dia pun lembut juga. Dia pun lembut juga, lembut hati. Ini dipanggil tabarruk. Puan Izawani dan sahabat-sahabat panggil tabarruk. Ambil berkat dengan ayat Quran. Ada je orang ngadu kat ustaz, suami backing sangat, isteri backing sangat, anak-anak keras kepala. Okey, pertama doa pada Allah lah. Allah yang ngawal hati dia. Doa pada Allah, Allah lembutkan hati dia. Yang kedua, bacalah ayat-ayat macam ni untuk ambil berkat. Dipanggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat Quran. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Okey? Okey, boleh Okey. Ada lagi saya lupa. Surah Qiyamah pun sama juga. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah pun biasa dibacakan untuk melembutkan hati. Surah Al-Qiyamah. Okey. Ada orang cerita, saya pernah terbaca lah, ada orang cerita dia ngadu kat Tok Guru pondok. Suami dia backing sangat, maka Tok Guru pondok kata pada isteri dia, masa masak tu selawat banyak. Masa nak buat nasi, nak masak nasi, masa nak masak air untuk suami tu, baca surah Al-Qiyamah. Okey. Apa signifikan dia, apa kaitan surah Al-Qiyamah pada isteri itu, wallahu a'lam. Ataupun ada juga ayat macam ni, ayat dalam surah Taha untuk orang yang backing kita, marah kita semua, masalah sikit nak marah, baca ayat ni. Ayat ni ada perkataan kasih sayang, tapi bukan ayat pengasih. Jangan baca, oh ni ayat pengasih ni, ada orang ajar ayat pengasih. Tengok muka surat 314. Boleh Puan Izawani, 314. Doa ni Nabi Musa AS, orang tengok dia masa kecil, semua rasa kesian, rasa sayang, rasa cinta kat dia. Muka surat 314 ayat 39. 314-39. Ini ada. Saya pernah dengar isteri tu dia ngadu, suami dia macam tak suka dia. Suami dia tak ada perempuan lain pun. Suami dia tak ada lah kita kata ada minat ke perempuan lain, cari perempuan lain, tak ada pun. Tapi suami dia jadi tak suka kat dia. Maka ustaz tu suruh dia amalkan ayat ni. Ayat 39. Tolong baca Puan Izawah ni muka surat 314. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai,
agar diambil oleh musuhku dan musuhnya, dan aku telah tanamkan perasaan kasih sayang daripadaku terhadapmu dan agar engkau dipelihara dengan pengawasanku. Terima kasih puan. Tu, aku telah tanamkan kehadapmu perasaan kasih sayang. Mana tahu baca banyak kali kat suami jadi tiba-tiba sayang. Okey, ini kita kata bukan hadis Nabi ya. Kalau siapa kata Nabi ajar siapa yang suami tak sayang baca ayat ni, dosa cakap macam tu. Nabi tak pernah ajar pun ayat ni untuk benda-benda tertentu macam tu. Habis tu kita baca, kita panggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada orang dia dah lama bawa teksi, 40 tahun bawa teksi, tak pernah aksiden pun. Kita tanya dia apa amalan dia buat teksi, tak pernah aksiden, tak pernah kena langgar, tak pernah langgar orang. Ayat kursi dengan aksiden tak ada kaitan pun. Tak ada signifikan langsung. Tak ada kita kata apa relate ayat kursi dengan naik kenderaan. Tapi dia baca, dia ambil berkat ayat kursi, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah selamatkan dia. Okay, ini kita panggil tabarruk, keberkatan dengan ayat Quran. Kalau Allah nak bagi jadi, bagi jadi. Kalau Allah nak kata tak jadi juga. Okey, sambung balik ayat tadi. Poin zaman ni, tu poin dia. Page 334. Maksudnya apa? Apa saya nak sampaikan? Kita tak boleh keras sangat. Tak boleh baca ayat ni untuk ni. Mana ada Nabi tak pernah ajar pun. Ya, memang Nabi tak pernah ajar. Tapi adakah benda tu tak boleh? Kalau tak boleh, Sayyidina Ali pun salah juga. Sebab pandai-pandai dia guna ayat tadi untuk jinakkan kuda. Pandai-pandai dia Sayyidina Ali guna ayat ini untuk jinakkan kuda. Nabi tak ajar pun dia pandai-pandai guna ayat itu jinak kuda. Tak. Jangan keras sangat. Nabi tak ajar ni. Ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Nabi tak pernah ajar pun. Jangan pandai-pandai. Kita baca Quran nak pahala, nak redha Allah. Mudah-mudahan keberkatan ayat Quran tu Allah tunaikan keinginan kita nak apa yang saya sebut tadi. Okey, sambung balik 334 ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan antaranya termasuklah matahari, bulan, bintang-bintang, gunung ganang, pokok-pokok kayu, binatang-binatang dan sebahagian besar daripada manusia. Dan banyak pula antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Okey, terima kasih Puan Zaman ni. Tengok, kamu tak tahu ke, tak tengok ke bahawasanya Allah tu bersujud pada dia siapa je yang kat langit, malaikat-malaikat. Siapa je kat bumi. Man tu maksudnya binatang-binatang. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pokok-pokok, binatang-binatang melata dan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia sujud pada Allah. Tapi banyak juga yang layak menerima azab. Siapa yang tak nak sujud pada Allah Ta'ala? Walaupun manusia tak nak sujud pada Allah, walaupun manusia tu keras kepala sombong tak nak sujud pada Allah, tapi Allah kata bayang-bayang manusia tu tetap sujud pada Allah. Walaupun kita tak semayang, walaupun kita tak semayang, bayang-bayang kita tetap sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pokok bertasbih pada Allah. Pokok bersujud pada Allah. Macam mana pokok tu sujud? Macam mana pokok tu tasbih? Puan Zakia, Puan Nur Zakia. Ya Ustaz. Tak silap saya masa kita bincang ayat ni kelas siang bulan Ramadan, Puan Zakia ada tanya soalan, betul kan? Aku ingat Ustaz. Aku ingat Puan Zakia tanya soalan tu lah. Habis tu Ustaz, kalau kita orang tak sujud, bayang-bayang sujud juga? Ya, bayang-bayang sujud. Ya. Betul. Betul kan? Ya. Puan Zakia yang tanya soalan tu, betul tak? Betul. Sebab kata kalau ada kita tak sujud, macam mana bayang-bayang kita nak sujud? Bayang-bayang tu melambang. Bayang-bayang kita tu melambangkan kita lah. Kalau kita tak sujud, tak adalah bayang-bayang tu. Ya, bayang-bayang kita ikut apa kita buat lah kan. Kita berlari, dia berlari. Kita duduk, dia duduk. Tapi tak. Allah Ta'ala kata, walaupun kita tak sujud, bayang-bayang kita tak sujud pada Allah Ta'ala. Tengok muka surat 272. Tolong baca Puan Zakiah 272 boleh? Muka surat 272. Ayat 48, 49. 48, 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan
Apakah mereka tidak memerhatikan sesuatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, iaitu semua makhluk bergerak, iaitu yang bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Okey, terima kasih puan. Puan saya 88 tu. Mereka tak tengok ke binatang pula lah. Bayang-bayang pokok ke, bayang-bayang orang ke, bayang-bayang tiang ke, bayang-bayang bangunan ke, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, condong ke kanan, condong ke kiri. Bayang-bayang tu buat apa? Bayang-bayang tu sedang sujud pada Allah Ta'ala. Bayang-bayang tu sedang sujud pada Allah Ta'ala. Jadi tak adalah kata bayang-bayang pokok tu sujud, bayang-bayang tu kena nampak macam orang sedang bersujud. Okay, Puan Zakiah ya. Pokok tak sujud pun? Iyalah, memanglah kita pernah tengok 1-2 gambar pokok bersujud. Pernah jumpa kan gambar pokok bersujud? Ya. Itu pokok yang tak sujud, yang straight kerah je pokok tu. Bayang-bayang tu sujud macam mana? Adakah bayang-bayang dia kena nampak macam sedang bersujud? Tak. Bayang-bayang tu ke kanan, bayang-bayang tu ke kiri, condong ke sana, condong ke sini, itulah sedang sujud pada Allah. Sama juga orang tak semayang. Orang yang tak semayang, bayang-bayang dia kadang ke kanan, kadang ke kiri, bayang-bayang tu sedang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nampak macam mana? Tak nampak. Kita faham macam mana? Kita tak faham. Dia Allah nak beritahu, makhluk-makhluk yang Allah cipta semua sujud pada Allah. Yang kerah kepala yang degilnya adalah manusia. Manusia saja yang kerah kepala degil tak nak sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, ayat seterusnya. Masuk ayat seterusnya. Okey. Kul katakanlah Allah suruh Nabi cakap pada kaum dia, Man siapakah? Okey. Rabbus samawati wal ard, Tuhan di langit-langit dan di bumi. Tuhan di langit-langit dan di bumi. Okey. Qul katakanlah Allah. Qul katakanlah Allah. Qul katakanlah. Allah suruh Nabi cakap lagi Dalam ayat ini ada 4 ataupun 5 kul. Allah suruh Nabi cakap pada orang kafir. Kul katakanlah, adakah, fa maka, ittakhaztum kamu menjadikan, min daripada dunihi selain Allah, Aulia sebagai pelindung, penolong, dua-dua boleh. Aulia ni berasal pada perkataan wali. Aulia berasal pada perkataan wali. Wali ni penolong, pelindung, pemimpin, semua boleh. Tengok apa ada ke Quran yang ada terjemahan. Boleh tak tengok perkataan wali ni, aulia. Kat sini ada 4 terjemah aulia. Biasanya 4, kadang-kadang 3. Tengok surah Ali Imran. Tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? Tuan Haji Aziz tolong baca boleh? Saya nak tunjuk perkataan aulia tu. Okey, muka surat 53. Ayat 28. Tuan Haji Aziz. Apa Quran dia ada, kalau boleh sahabat lain buka juga page ni. Siapa yang Quran dia ada penerangan tentang aulia ni? 53 ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa cukup. Ada tak nota kaki pada aulia tu, pemimpin tu, ada tak? Ya. Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, baik, tak ada tak apa. Siapa ada? Siapa sahabat-sahabat sekalian? Page 53 ni, aulia tu dia ada penerangan nota kaki. Siapa ada? Biasanya terjemah Quran Indonesia ada. Ada, tak ada? Semua tak ada Tak ada Semua tak ada. Okey, baik. Tak ada. Ada? Tak ada. Okey, baik. Tak ada, tak apa. Okey. Aulia ada 3 terjemah. Penolong,
pelindung pemimpin. Penolong, pelindung pemimpin. La tidak. Yamlikuna, mereka menguasai. Yamlikuna, mereka menguasai. Tidak, mereka menguasai. Li, bagi. Anfusihim, diri-diri mereka. Anfusihim, diri-diri mereka. Naf'an, sebarang manfaat. Naf'an, sebarang manfaat. Wa, dan. La, tidak juga. Darran, sebarang mudarat. Darran, sebarang mudarat. Kul, berapa kali kul dah ni? 3 dah ni. Kul, katakanlah. Kul, katakanlah. Hal adakah? Hal adakah? Yastawi, sama. Yastawi, sama. Al-a'ma, orang yang buta. Al-a'ma, orang yang buta. Wa, dan. Al-basir, orang yang melihat. Al-basir, orang yang melihat. Okey. Am ataupun adakah? Terjemah am ataupun adakah? Sorry ya, am ataupun saja. Am ataupun saja, sorry. Adakah lepas ni? Hal. Am ataupun hal adakah? Hal adakah? Tastawi, sama. Tastawi, sama. Okey. Az-zulumat, kegelapan-kegelapan. Az-zulumat, kegelapan-kegelapan. Plural Wa, dan. An-nur, cahaya. An-nur, cahaya. Okey, terjemahkan dia Puan Tamsiah Syuib. Terjemahkan Puan Tamsiah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, adakah maka kamu menjadikan daripada selainnya Allah sebagai pelindung? Tidak mereka menguasai bagi diri-diri mereka sebarang manfaat dan tidak juga sebagai mudarat. Sebarang mudarat. Katakanlah adalah sama. Adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat, ataupun adakah sama kegelapan-kegelapan dan cahaya? Okey, baik. Setelah Allah menerangkan, terima kasih Puan. Setelah Allah menerangkan tentang sifat-sifatnya, menunjukkan keesaannya. Apa dia tanda keesaan Allah? Yang disujud oleh ramai makhluk, Allah je. Adapun pokok yang dia anggap sebagai Tuhan, berhala, tokoh yang anggap sebagai Tuhan, manusia je sembah benda-benda tu. Kucing, lembu, binatang-binatang, bayang-bayang tidak menyembah perkara-perkara tersebut. Lalu Allah suruh Nabi tanya pada orang kafir soalan-soalan. Dalam ayat ni ada 5 kul, 5 ke 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kul. Ada 4 soalan Allah suruh Nabi tanya pada mereka. Dan soalan-soalan ini Allah suruh Nabi jawab. Sebab apa? Soalan ni mereka tak boleh nak jawab. Sebab kalau mereka jawab, jawapan tersebut akan buat diri mereka nampak lebih bodoh, lebih bersalah, lebih jahil. Jadi lagi bagus tak akan jawab. Lagi bagus tak payah jawab. Soalan pertama, Muhammad tanya pada mereka tu, adakah kamu menjadikan selain Allah yang tak boleh datangkan petir, yang tak boleh datangkan ribut taufan, yang tak boleh datangkan angin itu sebagai pelindung-pelindung? Sebagai penolong? Bagaimana kamu nak menjadikan selain Allah sebagai pelindung penolong, sedangkan berhala-berhala yang kamu sembah tu mereka tak mampu pun nak mendatangkan manfaat pada diri mereka, tak mampu juga nak mengelak mudarat daripada diri mereka. Sepatutnya orang yang kamu nak lantik jadi pelindung, orang lagi kuat pada kamu, orang yang lagi hebat pada kamu, orang lagi berkuasa pada kamu, itu sepatutnya nak jadi pelindung dan penolong.
Tapi kamu sedang melantik, kamu sekarang ni menganggap penolong kamu, pelindung kamu orang yang diri dia sendiri tak boleh tolong. Allah Ta'ala bagi analogi tentang orang yang sembah berhala lalu anggap sebagai Tuhan. Allah kata berhala tu, kalau lalat datang curi makanan kat dia, dia tak mampu nak halang lalat tu. Dia tak mampu nak juga lalat tu. Hoi, jangan ambil makanan aku. Tak ada. Lalat tu tak mampu nak macam. Tolong baca dia Puan Suraya. Tolong baca Puan Suraya Haidar. Boleh Puan Suraya Haidar? Surah Al-Hajj, muka surat terakhir sekali. Surah Al-Hajj, muka surat terakhir. Muka surat 341. Ini analogi yang Allah Ta'ala nak buat. 341 ayat yang ke-73. Ada Puan Suraya Haidar? Puan Suraya Haidar ada? Ya, ada Ustaz. Sekejap. 341. Page 341 ayat 73. Suara macam jauh sikit. Puan Suraya Haidar, suara nampak macam jauh sikit. Boleh dekatkan sikit, kuatkan sikit boleh? Okey. Wahai manusia. Tak dengar lah Puan Suraya, dekat sikit boleh? Dekat sikit, kuatkan sikit. Tak dengar? Kau dengar tak Ustaz? Sekarang dengar. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Okey. Kamu lemah, yang kamu sembah tu pun lemah. Bagaimana kamu cerdik sangat, boleh melantik orang yang lemah macam kamu, bahkan lagi lemah pada kamu untuk jadi penolong kamu, pelindung kamu. Itu maksud ayat ni. Patutnya kita nak lantik orang yang boleh lindungi kita, orang yang boleh selamatkan kita. Kita lantiklah bodyguard yang badan lagi besar, lagi berani, lagi kuat. Ini bodyguard dengan kita, kita lagi kuat pada dia. Bodyguard kita dengan kita lagi besar badan, kita lagi kuat pada dia. Buat apa? Baik tak payah lantik bodyguard kalau macam tu. Soalan macam tu. Bahkan Allah sebut dalam surah Syu'ara, Allah nak hina orang kafir yang sembah berhala ni. Allah kata, berhala-berhala kamu tu mereka tak mampu tolong diri mereka, tak mampu nak tolong kamu juga. Kat mana ayat dia ya? Muka surat 371. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah Mukhtar tolong baca page 371. Kat akhirat nanti, ini kat akhirat nanti. Ayat 91, 92, 93. 94 sekali. 91 sampai 94. 371. 371, yes. Tak dengar lah, Puan Maisarah kena unmute kan. 371 ayat berapa tadi? 91 sampai 94. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Allah tanya ni, soalan ni pada orang musyrikin kat dunia ni. Ke akhirat nanti, bila mana mereka masuk neraka dengan apa mereka sembah, boleh tak berhala tu tolong mereka? Ataupun tolong diri mereka sendiri? Berhala yang Allah Ta'ala akan masukkan dalam neraka nanti, berhala tu sendiri pun tak dapat lepaskan diri pada neraka. Bagaimana berhala tu kamu harap boleh tolong kamu? Bagaimana berhala tu kamu harap boleh selamatkan kamu? Jadi kamu yang menyembah dia lemah, dia lagi lemah pada kamu. Sepatutnya kamu kena sembah yang lagi kuat pada kamu. Okey.
Jadi soalan pertama, kul ni mereka boleh jawab tak boleh jawab? Kul yang kedua, bukan kul yang kedua, ni kul yang ketiga dah. Dalam ayat ni ada berapa kul? Satu kul. Saya tertinggal satu. Siapakah Tuhan? Soalan pertama, saya tertinggal tadi. Siapakah Tuhan langit dan bumi? Maksudnya Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Takkanlah mereka nak jawab berhala yang kuasai langit dan bumi. Bagi mereka, berhala, bagi orang musyrikin Mekah, berhala ni buat benda kecil-kecil. Melahirkan anak, membiarkan ternakan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, kerja kecil-kecil. Kerja besar-besar, big scale tu Allah Ta'ala punya kerja. Benda kecil-kecil yang berhala buat. Maka Allah suruh Nabi tanya soalan, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawapan dia Allah. Mereka jawab tak? Mereka tak jawab. Sebab kalau mereka jawab, habis itu dah tahu Allah Tuhan menguasai langit dan bumi, kenapa nak sembah berhala yang kamu rasa boleh buat benda kecil-kecil tu? Jadi bila mereka tak jawab, Allah suruh Nabi jawab, kul Allah. Dah dua kul. Kul ketiga tadi, kenapa kamu duk pilih selain Allah sebagai pelindung, penolong, pembantu kamu, sedangkan benda-benda tu pun tak boleh nak tolong diri mereka, tiba-tiba kamu nak harap jadi Tuhan kamu, jadi penolong kamu. Dah tiga kul dah. Kul yang keempat, kul yang keempat, sebab tu saya kata ayat ni ada 5 kul. Kul yang keempat, tanya mereka yang Muhammad, orang buta orang celak ni sama tak? Orang buta orang celak sama tak? Tak sama kan? Macam tu lah. Aku ni orang celak, kamu orang buta. Aku orang yang celik, aku dah nampak benda tu tak betul, aku dah nampak benda tu tak kena, aku dah nampak benda tu tak sesuai dari sudut logik akal, aku tinggalkan. Sebab aku celik. Adapun orang yang buta macam kamu, walaupun dah diberi penerangan berkali-kali, walaupun dah diberikan analogi yang cukup jelas, macam ayat sebelum ni, ayat 14 analoginya, analogi tentang lalat tadi, dah cukup jelas. Tapi kalau dah buta, cakaplah macam mana sekalipun. Kalau dah buta, bagilah 100, 200, 300 analogi sekalipun. Kalau dah buta, tak boleh buat apa. Ni soalan ni macam mana? Nak beritahu. Kalau kau dah buta, aku dicelik, sama tak orang buta dengan orang celik? Orang celik dah cakap panjang-panjang. Bagi satu dalil, bagi satu hujah dah cukup untuk dia menerima kebenaran. Sebab dia celik, dia nampak, betul lah, benar lah. Ada pun orang buta, bagilah 100, 200 dalil logik akal pun tetap tidak mahu menerimanya. Lepas tu soalan yang sama juga, sama tak kegelapan dengan cahaya? Kegelapan dengan cahaya sangat jelas perbezaan dia. Macam itulah juga perbezaan orang buta dengan orang celik. Sangat jelas nampak perbezaan dia. Jadi aku sekarang adalah orang yang celik, orang yang dapat melihat. Sebab tu aku tak sembah sikit pun berhala-berhala kamu. Aku tak setuju sikit pun dengan Tuhan kamu sembah sebagai Tuhan. Sebab apa? Aku orang yang melihat. Adapun kamu, orang-orang yang buta, apa orang cakap? Percaya je. Apa tok nenek moyang kamu cakap? Terima je. Okey, dalam ayat ni perkataan zulumat Allah datangkan dengan lafaz plural, jamak. Manakala perkataan nur Allah datangkan dengan lafaz singular, satu. Sebab apa maksudnya? Nak beritahu, segala agama selain Allah, segala kefahaman selain Allah yang Esa, semua tu kegelapan. Walaupun dia kata dia pengikut Nabi Isa yang pure. Awak ikut Nabi Isa yang pure? Ya, apa maksud pure? Allah tu satu je. Siapa satu tu? Isa lah. Tu pun kegelapan juga. Dia kata Tuhan hanya satu. Siapa satu tu? Nabi Isa. Allah itulah Isa, Isa itulah Allah. Dia pun dalam kegelapan juga. Yang sembah pokok matahari, yang sembah patung macam-macam, itu lagi lah banyak kegelapan. Adapun cahaya, satu je. Cahaya agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, baik, satu ayat lagi. Habis ayat ni, ataupun adakah, terjemah ataupun adakah, ja'alu mereka menjadikan lillah bagi Allah syuraka sekutu khalaqu yang dapat menciptakan ka seperti khalqih ciptaan Allah. Terjemah khalqih ciptaannya maksudnya ciptaan Allah. Falalu ataupun maka tasyabaha sama serupa equal al-khalqu ciptaan itu alaihim ke atas mereka Kul katakanlah Allah lah khaliqu yang menciptakan
kulli syai'in, setiap sesuatu. Kulli syai'in, setiap sesuatu. Wa, dan huwa, dia Allah. Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Okey, terjemahkan dia, ni ayat terakhir kita. Puan Aliza, terjemahkan Puan Aliza. Adakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua-dua ciptaan itu sama menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Okey, baik. Terima kasih Puan. Ni soalan terakhir. Okey, kamu kata Allah Ta'ala ada partner. Ada partner. Allah Ta'ala ada associate, ada partner. Jadi kalau partner Allah, mestilah sama taraf macam Allah. Sama hebat macam Allah. Tak mungkin dia partner, dia sama tapi seorang hebat, seorang tak hebat. Tak mungkin lah. Tak nama partner lah kalau macam tu. Kamu kata Allah Ta'ala ada partner, soalannya ialah, boleh tak partner Allah tu, bagi kamu dia partner Allah, boleh menciptakan sebagaimana Allah ciptakan? Boleh tak? Lalu ketika mana partner kamu menciptakan sebagaimana Allah ciptakan, sama. Jadi ayat ni soalan bertubi-tubi. Soalan pertama dah tak boleh dah. Soalan pertama maksudnya, boleh tak berhala kamu buat macam Allah buat? Allah buat langit, berhala kamu buat langit. Allah buat bumi, berhala kamu buat bumi. Allah buat manusia, berhala kamu buat manusia. Boleh tak? Tu pun dah tak boleh dah. Dah tak boleh jawab dah. Ayat soalan bertubi yang kedua, katakanlah berhala kamu boleh menciptakan. Katakanlah berhala kamu boleh buat klon manusia macam Allah buat manusia. Berhala kamu boleh buat klon lembu, klon kambing macam Allah buat lembu kambing. Sama tak? Klon yang direka oleh manusia, direka oleh makhluk, dengan manusia Allah Ta'ala buat sendiri. Sama tak? Soalan tu lagi dah tak boleh. Kalau yang nombor satu pun tak boleh, nombor dua lebih tak boleh. Sebab tu soalan ni mereka tak boleh jawab. Soalan bertubi-tubi. Sebab kalau mereka jawab je soalan ni, nampak lagi bodoh mereka, nampak lagi jahil mereka. Jadi lagi baik mereka tak jawab. Maka ketika mana mereka tak boleh jawab, Allah suruh Nabi jawab. Wahai Muhammad, kul, cakap pada mereka, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuklah apa yang kamu sembah. Termasuklah Nabi Isa, termasuklah malaikat, termasuklah jin, termasuklah pokok, matahari dan apa yang kamu sembah, Allah ciptakan. Jadi bila mana Allah je boleh ciptakan, boleh tak kamu kata Allah ada sekutu? Boleh tak kamu kata Allah ada partner? Allah ada sekutu tapi sekutu Allah tak mampu buat macam Allah buat. Maknanya dia bukan Tuhan. Allah ada partner, Allah ada sekutu tapi partner Allah mampu buat ni je. Allah Ta'ala buat besar, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala punya partner, Allah Ta'ala punya sekutu mampu buat sikit-sikit. Kalau macam tu dia tak layak jadi Tuhan. Kalau dia nak jadi Tuhan, dia boleh menciptakan apa dia nak ciptakan. Fa'alul lima yurid. Dalam surah Al-Buruj. Dia mampu, maha berkuasa melakukan apa yang dia nak. Tapi kalau dia Tuhan, tapi dia boleh buat sikit je. Dia boleh buat manusia, cuma manusia tu tak ada perasaan. Klon manusia cuma tak ada perasaan. Maknanya dia tak layak jadi Tuhan. Boleh? Okey. Allah sebut Allah Maha Esa untuk buat apa saja. Kerana dia saja boleh buat apa saja. Al-Qahhar, maknanya Al-Qahhar Maha Perkasa. Berhala kamu, tokong kamu, patung kamu sembah tak boleh ambil tindakan apa-apa pun ke atas kamu. Maknanya orang Islam yang tak sembah tokong kamu, orang Islam yang tak sembah berhala kamu, orang Islam tu tidak akan diapa-apakan oleh berhala kamu. Tapi kamu yang tak sembah Tuhan orang Islam, kamu yang tak sembah Allah yang disembah oleh orang Islam, Allah tu Al-Qahhar, Maha Berkuasa, Maha Perkasa untuk mengazab kamu pada hari akhirat kelak. Okey, berhenti sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita masuk pasal buih-buih di lautan. Tajuk minggu depan, buih-buih kat lautan. Ayat akan datang insyaAllah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.
Masih banyak semua. Assalamualaikum. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua.